buat di rumah kita, ataupun kalau orang duduk tepi sungai, orang dulu dia buat satu kamar besar, panjang, kemudian dia buat satu bilik untuk kita masuk. Kalau kita buang air, jatuh ke bawah air. Dia ada sungai besar, dia buat macam ikhtiar, dia bina rumah untuk mandi, untuk sebagainya. Pada tempat itu, aku dipanggil bilik mandi. Kemudian disitulah kencing dan berak dan mandi, maka demikian itu tegak pada syarat seperti barang tersebut dalam hadis yang kita bacakan. Mana tempat itulah kita kencing, kita berak, kita mandi. Tempat yang sama, di sungai ataupun satu tempat yang ada air, kita letak. Sekarang kita ke tempat rumah kita yang tak ada saluran, yang makruh yang tak ada saluran. Saluran kita mandi, ada saluran buang itu tidak makruh. Kalau air boleh berjalan tidak makruh. Yang makruhnya kita mandi kat situ, kita kencing kat situ, air itu takut kat situ. Daripada yang menyebabkan air itu mencing kata-kata. Dia kata kencing tempat mandi dan hadisnya telah didatakan oleh Tirmizi. Hadis kencing tempat mandi itu demikian bunyinya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dia akan kencing pada tempat mandi. Dan sabdanya bahwasanya kebanyakan was-was daripadanya. Daripada kencing tempat mandi, selain daripada ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat sifat was-was. Was-was. Kita rasa tak rasa tak puas kalau kita kencing, rasa basuh tidak bersih. Kalau kita buang air besar, rasa basuh tidak bersih. Kalau kita ambil sembahyang, rasa basuh tidak bersih, tidak tepat pada syarat. Kalau kita sembahyang, rasa agak dipanggil was-was. Antara lain punca was-was, kita kencing tempat mandi. Di mana dikata tua kita dikata. Sandaran yang was-was itu, yang sumber hadis Nabi juga sesuatu perkara antaranya kencing tempat mandi. Kenapa Nabi tegak? Kenapa kata akan berlaku was-was? Sebab perbuatan Nabi atau tegakan Nabi dia ada ilahnya, dia ada ilahnya. Sebab kalau tak ada sebab, Nabi tak akan tegak. Mesti bersebab. Sebab lain sebab ulama akan mendatangkan sifat rasa was-was. Sifat rasa was-was. Rasa was-was. Kencing, rasa-rasa ada air dalam kemaluan kita tu. Masuk ke tujuh setengah tak keluar lagi. Was-was. Tak sadar, keluar tak sadar, keluar tak sadar. Itu mainan syaitan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, rasa tidak dikira. Saya rasa tertentu dah Ustaz, tak dikira rasa. Yang pastinya, kalau ada bunyi, dong, atau berbau. Pasti tak. Berbunyi, ada berbau. Kalau rasa, tak dikira. Saya rasa tak dikira. Rasa tak dikira. Jadi kiranya pasti. Kalau kentut, bunyi, dong. Ataupun berbau. Kalau air keluar, rasa. Rasa tak dikira oleh syaitan. Rasa tidak ada pun. Kalau rasa tak dikira oleh syaitan. Air keluar, itu dikira. Nabi sebut dalam hadis lain, mana-mana sesiapa yang rasa dia keluar ni, maka jangan keluar daripada sembahyang dia, sebab dia rasa. Kecuali Nabi sebut rih berangi suhu tubuh, tubuh angin ataupun berbau, bau boleh keluar atau bau kerbatan sembahyang. Kalau rasa saja tak jadi. Kadang-kadang dia tertutup dalam, dia angin tu di dalam tubuh kita, tak keluar. Ada. Batu rasa dalam fiqh sebut tak perlu keluar. Sebab rasa. Tapi kalau dah biasa, rasa tengok ada air, dia keluar lah. Difaham. Was-was. Dan hadis pada bab ini telah datang riwayat daripada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW. Panggil hadis Al-Ghalib ni seorang je yang merawi hadis. Nabi cakap ada dia seorang je. Sahabat lain tak dengar. Dia bercerita pada orang lain. Dia panggil Al-Ghalib ni dia seorang. Macam hadis yang nama Al-Amalu bin Niyat. Itu pun Al-Ghalib seorang saja. Daripada Sayyidina Umar dia dengar hadis ni. Dan permulaan Abdullah bin Mughaffal ini Al-Ghalib tiada kami ketahui akan marfu meraihkan daripada hadis As'ab bin Abdullah. Al-Ghalib ini hadis seorang, Nabi sabda dia seorang dengar.
kita pada orang lain. Tengah hari ini Nabi sabda, Nabi cakap, 2-3 orang dengar. Dia berkata masalah kencing tempat mandi dan hukumnya adalah hukum kencing tempat mandi itu yang bersalahan ulama padanya. Ada kencing tempat mandi ini berselisih pendapat ulama. Hadis tadi tegak, secara umum Nabi tegak. Tapi kerana Nabi tegak, ini berselisih secara ulama. Kata Abu Isa Tirmizi buat kitab ni, dan sesungguhnya telah memakruhkan oleh satu kaum daripada ahli ilmi akan kencing pada tempat mandi itu. Ada satu kaum, satu buat, satu ulama dan beberapa sokongannya mengatakan makruh. Ada apabila ada perselisihan, ada kata makruh, ada kata tidak. Satunya dia kata makruh dan katanya ialah umum was-was daripadanya, dan telah mengharuskan oleh setengah ulama daripada ahli ilmu akan kencing tempat mandi itu. Setengah daripada itu ialah Ibnu Sirin, dan telah dikatakan orang padanya. Dia kata yang kedua, pandangan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini orang yang takbir mimpi. Kita satu takbir mimpi dipanggil Ibnu Sirin, yang mengarangnya adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu ulama antara ulama hadis, dia mengatakan harus. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan harus. Cuma kita bincang sekali dia tersebut, kenapa makruh? Sekiranya tak ada saluran keluar air. Kalau kita mandi, kencing kat situ, air tak ada keluar. Kalau tak ada kat dia akan resap gitu, tak boleh. Yang bolehnya kita mandi, airnya keluar ikut saluran. Kalau kita kencing, dia keluar ikut saluran. Kalau kita mandi, dia keluar ikut saluran itu. Diharuskan begitu. Dikatakan orang kepadanya, kepada Ibnu Sirin, membantahnya, ya Tuhan Muhammad bin Sirin, bahawasanya dikata orang yakni beberapa ulama bahawasanya banyakkan was-was syaitan itu daripada kencing tempat diri. Ulama, setengah ulama kata makruh kerana berlaku was-was. Ibnu Sirin kata tidak. Apabila Ibnu Sirin kata tidak, orang kata Ibnu Sirin, wahai Muhammad bin Sirin, bahawasanya dikata orang yakni beberapa ulama bahawasanya kebanyakan was-was syaitan itu daripada kencing tempat mandi. Dia faham dicakap. Ibnu Sirin, setengah ulama mengatakan antara penyakit was-was datang kerana biasanya manusia kencing tempat mandi. Maka bagaimana kau kata tiada mengapa kencing di situ? Dia tanya, Ibnu Sirin kata tak apa, tak harus. Manakala harus tak ada tegak daripada syarah. Kenapa kau menjaga macam tu? Maka jawab Ibnu Sirin, adakah Tuhan kita ada sekutu baginya? Dia tanya, adakah Tuhan kita ada sekutu baginya, ada rakan kongsi, ada syarikat baginya? Bermula Tuhan itu tiada sekutunya, yakni tiada siapa boleh menyamai dan melawani apa perbuatan dan apa kehendaknya. Kalau seorang itu dalam taufiknya dan bersungguh-sungguh berhadap kepadanya, tiada terpengaruh oleh syaitan kerana firman Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Dia kata kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, tak ada sekutu baginya. Sekiranya seseorang itu dia yakin bahawa syaitan tidak boleh menguasai dia, dia faham, tak ada sekutu, dia kata syaitan tak boleh menguasai dia, maka perbuatan dia tadi kalau Tuhan kata tak kena, tak akan kena. Dia faham, perbuatan tadi harus, sebab dia yakin syaitan ni adalah makhluk Allah. Maka kalau kita yakin kepada Allah, kita tidak ada gangguan syaitan tak akan boleh mewas-waskan kita dan kita kencing dalam tadi, maka perdagangan itu boleh diterima sebab Allah Maha Berkuasa. Itu sebuah ayat yang daripada lain salah kali Tuhan tidak akan tabakan dengan Allah. Lihatlah Quran ayat wa ibadur rahman dalam surah Furqan hingga akhir surah. Ini tiada kekuasaan dan kekerasan bagi engkau syaitan ke atas mereka itu, melainkan mereka yang melulu akan dikau daripada orang-orang yang
Kita sebagai hamba Allah, kalau kita tak ikut syaitan, kita tak ikut kehendak syaitan, kita akan bebas daripada gangguan syaitan. Kita kena pegang kat situ sebab kita tidak ada sekutu baginya. Yang ada sekutu, yang kita kena was-was kerana dia bagi teragak-agak. Mana orang yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diganggu oleh was-was syaitan. Beliau bermakna maksudnya, dia kata saya kata tidak makruh kerana Allah berfirman, makhluk lain tidak akan dapat merosakkan seseorang itu kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak akan ada makhluk lain yang boleh mampu untuk mengganggu kita. Sebab itu kencing tempat itu tak disebut oleh Nabi, diwaswas oleh syaitan, maka kita yakin bahawa perkataan Nabi, perkataan Allah sangat betul. Kalau kita yakin macam itu, waswas syaitan tidak akan ada. Itu jawapannya. Dan kata Ibnu Mubarak, sesungguhnya diluaskan hukum kencing tempat mandi itu iaitu bila ada jalan air berlari kepada tempat asing, yakni ke parit atau ke sungai atau ke lubang atau lain-lainnya, maka tiadalah mengapa kencing tempat nanti. Macam kita kata tadi, kalau kita kencing tadi, air keluar, ada saluran dia, maka dimaafkan, kata Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini seorang ulama sufi. Bukan Husni Mubarak, Ibnu Mubarak. Husni Mubarak itu yang Mesir itu yang sekarang sakit. Sakit. Kita boleh tengok CD dia, ada apa di dalam YouTube. Dia ditegur oleh Syekh Syahrawi rahimahullah ta'ala. Masa dia buat ucapan, Husni Mubarak datang, Syahrawi datang. Dia minta Syahrawi dia bercakap, Syahrawi tegur dia. Tegur sebagaimana berlaku bagus. Dia kata, antara lain dia sebut dalam bahasa Arab. Kalau Ustaz Jamal boleh faham tak? Saya Syahrawi dia kata, wahai Mubarak, yang memberi kuasa dan mengambil kuasa adalah sesiapa yang minta kuasa daripada rakyat, dia paksa rakyat suruh boleh bagi kuasa kepada dia, maka dia tidak akan dibantu. Sesiapa yang tak nak kuasa tapi dibagi kuasa, sesiapa yang nak kuasa, minta kuasa, maka dia tidak akan dibantu oleh Allah. Sesiapa yang tak nak kuasa tapi dilantik menjadi kekuasaan, ada orang kuasa, dilantik menjadi pemimpin atau dilantik menjadi orang ada kuasa, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali sebut, sekiranya kamu paksa orang, nanti kamu jadi penguasa, sedangkan orang itu tak suka, maka Allah kecampurkan rasa tak suka dalam hati manusia keseluruhannya kepada kamu. Kata kamu paksa orang, suruh sokong kamu, tapi manusia itu tidak suka. Oleh kerana paksaan kamu, dia pun jadi suka. Asal dia tidak suka, yang tidak suka itu akan merebut dalam hati dia terhadap kamu, akan buat-buat, tak nak, sepatutnya timbul revolusi, bangkit rakyat, semua orang tak setuju dengan Husni Mubarak kerana orang tak suka. Tapi oleh kerana dia paksa, dia ada SP dan sebagainya, maka kita buat suka. Sebab itu kalau kita belajar di Mesir, kita berjalan seorang, SP dia 2-3 orang di belakang kita, tanpa kita sedari. Ada penyampur sampah, ada jual buah, ada duduk di mana-mana, dia ada SP. Dia ada cakap sikit pasal pemerintah, nama pergilah tanpa kita. Dulu pada kita diserbu, cakap pasal pemerintah, cakap Muslim Barat tidak baik, terus kita diserbu oleh SB dia. Maka kita ditangkap kalau dua senapan kat mesin dia ada senapan buru, senapan pantai, tembak orang tidak, senapan angin tapi untuk tembak buru. Ditangkap, tapi soal sini dilepaskan. Tak boleh cakap kalau dulu pasal kepimpinan Husni Mubarak, tak boleh cakap. Dan kemudian dia satu kertas dia, gambar dia, setuju atau tidak setuju, maka bagaimana? Tak setuju pun dia naik, setuju pun dia naik. Menyebabkan orang tak ketuk keluar. Yang keluar 30% daripada 100%. 30% tu yang keluar tu 90% sokong, 10% lagi undi rosak. Dia bercakap, tengok rakyat aku 90% sokong, 90% daripada 30% keluar. Dia macam gambar dia
muafiq wal muafiq, setuju tak setuju? Setuju pendapat dia naik, tak setuju beliau presiden. Apa? Nabi mundi. Mundi. Sebabnya rakyat marah dalam keadaan tertekan, bangkit, dia akan jatuh. Karena sangat dia tidak puasa lah. Tapi kehidupan dia tidak tenteram. Bagaimana kita maklum, dia berjalan contohnya dia nak pergi, kalau dia duduk di Shahla, dia nak pergi ke KL, dia akan tutup semua jalan dia jadi dia. Dan dia akan tujuh buah kereta sama je warna hitam, cermin gelap, depan belakang. Kita orang tembak. Dia buat 2-3 kali nak ditembak ni pun. Dia naik, dia tutup jalan. Tentunya Federal Highway saja yang boleh. Dan Federal Highway yang boleh tutup, kata lain boleh lalu, kata dia je kan. Dia tutup sekat, boleh lalu tepi lain. Kata dia 7 buah. Sejak dia tukar tu. Tak tahu Rusdi itu dalam kereta yang mana. Dia nak bagi tahu takut dia kepada ayat Abu Hurairah. Cuba Abu 2-3 kali dia istighfar. Nabi tidak percaya. Sekarang dia dalam keadaan sakit, masuk di dalam Mesir, diberikan oleh orang. Nah, bagi tahu sekiranya orang tak suka walaupun dipaksa, maka dalam hati sangat tak suka. Maka bila tak suka tu banyak sangat, dia akan jatuh. Mana dia sampai Mesir? Dan kata Ibn Mubarak, ini Ibn Mubarak, kaum Mubarak, Ibn Mubarak, kemudian Abdullah Ibn Mubarak. Saya ingat dia anak Ustaz Yusri nama Mubarak, Ibn Mubarak Ustaz Yusri. Nama dia Ibn Mubarak. Maka tiadalah mengapa kencing tempat mandi itu, dan jika tidak ada jalan air berlari maka tertegah jua. Mana kalau ada air berlari, pagi berlari pakai kencing, pagi itu dari air, kita tanda semua kita tu, macam bilik mandi rumah kita ada lubang dia tu, maka itu ditegah daripada makruh. Tidak makruh lah, harus. Cuma 3 pendapat lah. Pertama ulama kata makruh. Ada lubang, tak ada lubang, mandi sampai kencing tempat tu, macam punya makruh. Saya kata tidak makruh. Saya kata makruh jika tak ada lubang, tak makruh jika ada lubang. Baik, tiga pandangan. Mana apabila 3 kita boleh ikut yang mana? Sebelum-eloknya kita tak kencing masa mandi. Dan dia ada tanda, dalam bilik mandi kita ada tanda. Kencing dalam lubang tanda, tak mandi mandi. Apalagi berasingkan, jangan kencing sambil mandi. Macam kita pergi ke sungai, pantai tersebut dulu. Kita pergi ke kolam renang. Kita nak kencing, kita perlu diam. Keluar. Orang yang tak tahu, orang yang sama macam kita. Kita kan dia nak keluar. Nak masuk tanda, dia duduk diam dia kencing. Tinggal kita seorang aja. Baru saya tak suka mandi di. Jadi rasa kencing itu banyak daripada air. Sebab orang ramai, boleh nak kecil muda dia kecil dalam tu dia. Apabila kecil dalam tu air itu bersih, tidak berubah warna, rasa bau, tak ada apa-apa. Cuma kita rasa ikhtiar lah pada jaga-jaga. Kalau boleh dah nampak sampai jangan ambil lagi. Sebab dia tu terasa tak mau bersih. Ada kita bilas, naik kita bilas baru. Ada orang kecil dalam tu, sebaik tak bayar. Kadang-kadang kalau anak kecil mandi dia pun sekarang. Mana tapi tak jauh. Jadi air itu tak akan bersih lah. Tak kata bersih itu sebab dia, kita kata bersih sebab dia nak buat bersih. Tapi hukum dia tu nak kata bersih 1% air itu tak tidak kan. Dia boleh faham. Tapi hukum air itu selagi mana tidak berubah 3 tak dia dihukumkan air itu. Cuma kita beli tak beli kita guna. Nak pinjam kita nak ambil sembahyang ke, lebih afdal kita ambil air lain. Karena macam tadi kecil-kecilan tu dia kecil. Itu kita betul lain sama kita. Benar 300 orang kecil. Ambil ada 300 orang masuk air kecil. Dan telah berkata Imam As-Talani dalam bab qaulul dan ada tersebut hadis ini di dalam Sunan Nasa'i dan Tirmizi dan Ibnu Majah marfu' ditegakkan bahawa kencing
seseorang laki-laki dalam tempat mandi dan bahwasanya kebanyakan was-was daripada lima sama. Mana ulama mengatakan makruh, yang mengatakan makruh hukumnya di tempat mandi kerana ada berlaku was-was di dalam kehidupan kita. Daripada pada secara umumnya kencing tempat mandi ini ulama kata makruh, tidak makruh, makruh bersebab. Daripada mana kalau kita boleh elak nak kencing tempat mandi, kita kencing dulu, kemudian kita mandi. Atau mandi dulu kita kencing. Jangan sekali. Ada yang boleh berebut. Kencing kita mandi air yang itu, kalau pada saluran dia mencik. Maka tidak bersih lah. Air bercampur dengan air sedikit. Kenapa? Air kalau dia banyak, lebih pada 2 kali bercampur dengan air, tidak berubah air, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, hukumnya air boleh. Percaya sungai, air laut, air kolam, lebih pada 2 kali. Tapi kalau air sedikit macam ni, kalau masuk najis, dia ke najis, baru kecil najis. Setitik je air kecil kita. Setitik. Tidak ada sebab dia tidak cukup berubah. Walaupun tidak berubah. Walaupun tidak berubah. Hukumnya adalah najis. Memang kalau punya dosa macam minum. Kalau kita tahu. Atau tidak ada setitik. Air yang kolam kat rumah kita tu kan, bila kita mandi dia kecil-kecil masuk dalam tadi. So air tu air Kolam Ustaz, kolam kecil. kolam rumah kecil je kan. Masa ada kolam kita tahu. Kecil. Kalau mercik tahu sikit, sikit dimaafkan sebab air tu air mustakmal, bukan air najis. Maafkan nanti kan. Air mustakmal. Kalau kita orang ambil air berdi, ambil asal berdi tu boleh tu. Ambil tak ada. Karena kita kata dia mana sedikit, sedikit dimaafkan. Ada orang ambil buat jauh, sikit dimaafkan. Ambil macam ni. Masa takkan dulu mudah-mudah. Kalau kita dah bersih dah. Ada air mustakmal sikit masuk dalam tu. Air yang betul banyak tak ada apa-apa. Dia tahu dah air najis tak. Seterusnya kita baca sedikit melebat maja'a fi siwak pada menyatakan bersugi. Dalam ini dia berbeza. Dulu saya baca kitab Ibnu tak masa datang dulu siwak dia boleh dengan berus gigi pakai siwak juga. Berus gigi kita tak ada dia siwak sebenarnya dalam siwak kayu Arab ini ada pakai siwak. Sekiranya tak ada ni menggunakan berus gigi atau seumpamanya dipakai siwak itu. Ada kita no. Jadi kita ini dia lain sikit. Kalau tidak siwak itu tumbuh gigi yang menggunakan siwak. Bab yang telah datang dia pada katakan bersugi. Ketahuilah kira-kira saudaraku Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Sekiranya Nabi sebut sekiranya jika sekiranya aku tidak memberati umat aku, nescaya aku akan suruh dia bersiwak, bersugi setiap kali dan sembahyang. Maknanya di sisi Nabi ini wajib bagi dia, bagi Nabi. Umat dia tidak perwajibkan. Dia kata kalau aku nak memberati umat aku akan suruh dia bersugi tiap-tiap kali dan sembahyang atau haji dia, haji yang sahih. Bermula makna bersugi itu pada istilah ialah memakai sepotong atau umpama kayu Arab pada gigi kerana menghilangkan kuning-kuning gigi. Kayu Arab kayu sejenis kayu dipanggil kayu Arab digunakan untuk bersugi. Dia ada rasa kelak-kelak sikit, dia boleh menghilangkan kuning-kuning gigi. Ini panggil ulama-ulama kita dulu selalu guna sugi ini kerana banyak fadilatnya. Dan lain daripada kuning gigi tadi. Kerana menghilangkan kuning-kuning gigi dan lain daripadanya daripada kuning. Mana daripada kuning ada makanan kita bersugi dia akan hilang. Bukanlah makna ambil berus taruh pudar atasnya kemudian sentalkan pada gigi itu. Dia kata bukanlah ambil gigi masuk lagi tempat dia akhir sugi. Tidak, itu berus gigi. Jadi sugi dengan kayu Arab. Maksud dia cakap lebar, tapi fadilat bersugi itu dapat
Gimana? Sebab kita bersugi untuk buang guli-guli atau buang beliau tidak elok di gigi kita menggunakan kayu sugi ataupun kita pernah berus gigi. Ada sebab bersugi itu kita dapat. Cuma fadilah nak kata kayu sugi ini gini fadilah ada berus gigi fadilah tak dapatlah pada berus gigi lain fadilahnya sugi lain fadilahnya. Untuk buah itu dapat. Maksudnya dapat. Fadilah dia lain. Berus gigi fadilah ada kurang dari plastik. Siwak ini dia ada rahsia dia menggunakan kayu sugi atau kayu siwak, kayu arok. Maka demikian itu bukanlah masuk dalam makna ini, bahkan terbilangnya daripada perbuatan yang berasal daripada Nasrani. Ini ya, pada syari sekitar segi hukumnya dia ada ikut orang putih. Kata dia berus gigi dia orang Nasrani buat. Dia belajar dengan siwak. Walaupun maksud sama, itu tidak dipanggil siwak. Siwak ada benda dia dipanggil daripada kayu. Dipanggil nama-nama dia tegas. Dia tak ada guna barang orangnya bukan Islam. Lama-lama dia warok lebih daripada kita ni bukan warok, krok macam. Dia kalau kita orang Islam dia tak pergi membeli kerana punya makruh. Walaupun dia beli biskut halal, tapi dia tak masuk beli kerana apa? Punya makruh. Orang boleh dia jaga sungguh. Kita ni tak boleh jaga sebab jarang kita mahal sangat. Masa kita suka muslimat, muslimat. Tapi kalau dia orang Islam tapi ada dua sekali pun makruh. Asalnya makruh. Sebab campur dengan ada yang kedua bukan milik orang Islam. Orang dulu tak begini. Ada dulu saja Abdullah Fatoni sekali duduk Singapura. Dia tak makan nasi, kita makan. Dia makan ubi dengan putih, buah-buah. Semenjak dia ayam dia tak makan, dia kata ayam ni yang disembelih, kalau dia sembelih sendiri dia makan. Pergi kedai kita tengok orang Melayu luar, dia ambil dia sembelih sendiri. Kalau nasi dia makan nasi saja dengan garam, tak makan ikan. Kalau ikan tu ada dia kata ikan ni boleh serap. Maknanya ada ubat dia menjegarkan ikan tadi. Kalau ikan boleh jadi segar. Pada terhenti darah dia, sepatutnya dia rebusuk dah, tapi terhenti kerana dia minum ubat. Kalau kita makan, kita bersama. Dia cakap, dia tak makan. Sampai dia suka dulu. Dia suka jaga. Dia makan buah. Buah, ubi dia kata kalau saya nak makan nasi dengan garam dia makan. Itu pun cek garam daripada mana. Dia jaga suku. Sihat walafiat, tidak kata urusan pada tidak. Dia jaga suku kita dia hantar makan semua. Jangan makan babi sudah. Itu kita. Paling kurang makruh. Dia suka paling kurang makruh. Dan kita makan kita tak wajib usul. Kalau kita belajar fiqh, tak wajib usul makannya daripada mana, daripada siapa yang buat, tak wajib usul. Yang kita tahunya makan ini halal. Ada daripada gandum, benda yang halal kita boleh makan. Siapa buat tak wajib usul dalam fiqh. Dalam tasawuf macam dulu kami itu dia usul. Karena dia kata boleh melibatkan amal ibadat kita, misalnya ibadah, yang susah dapat ilmu. Kenapa untuk makan benda-benda itu dia lah. Kita tak boleh buat macam dia. Macam saya tak boleh dapat. Tak ada. Bersugi dan hadisnya. Sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi akan ahli bersugi, dan kita baca tadi, sekiranya tidak memberat di umat aku, nescaya aku akan suruh umat aku bersugi pada tiap kali sembahyang. Jikalau bukan kerana setengah berat memberati umat aku atas umatku mengamalkan sugi, nescaya aku akan suruh dia sugi tiap-tiap kali dan di mana dari hari lain Nabi sebut satu kali ada seorang sahabat Nabi, dia tengok Nabi ini luar biasa. Nabi ini luar biasa. Nama Nabi luar biasa daripada lahir, ini luar biasa. Satu dia ada tanya ke Nabi, dengarkan dia. Kemudian Nabi ini terus bayang ke depan ni, dia boleh tengok ke belakang, dia boleh nampak apa yang kita buat depan dia boleh nampak. Kemudian dia tak ada bayang Nabi ini. Tadi dia telah di bumi, telur dia berbau wangi macam kasturi.
sahabat-sahabat Nabi ambil, perlu dia campur minyak wangi, jual. Perlu kita ni kalau bagi pada orang kayak satu. Ada Nabi dah luar biasa menyebabkan orang masuk Islam nak sujud pada Nabi. Nabi aku nak sujud pada kamu. Nabi kata kalau aku boleh, dia kata jikalau boleh manusia sujud kepada manusia, nescaya akan suruh isteri sujud kepada suami. Sabda Nabi. Sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, mana nescaya akan suruh isteri sujud kepada suami. Pada soalnya suami dipandangkan syarat. Kalau isteri yang boleh, kalau boleh manusia sujud pada manusia, Nabi sebut isteri sujud pada suami. Gimana? Kalau boleh, tapi tak boleh. Kalau hukumnya haram. Sekurang-kurang rokok pun haram. Itu kalau di Kelantan, aku datang, sekurang-kurang rokok haram. Sekurang-kurang rokok saja. Sekurang-kurang rokok. Gimana? Kenapa? Ada kebetulan rokok. Kalau kita tunduk pada orang, kita hormat dia lebih pada rokok punya haram. Kalau aku lebih pada hak rokok, hukum dia adalah haram. Itu di Kelantan, di usaha Jakarta Raya, tunduk macam itu. Itu rokok masuk dalam sabda Nabi yang larang kita sujud kepada semua pada manusia. Kemudian ampun tuanku ditukar pada Allah Akbar. Al-Quran yang mengampunkan tuanku Allah yang ampun. Tuanku dosa sama kita juga. Yang peliknya dia ada. Kalau orang itu bersalah, ada satu masa boleh dia ampunkan. Pada kamu Kristian bayar berapa boleh. Dia kuasa pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tak bilang. Tiap-tiap kali sembahyang atau pada tiap-tiap waktu nescaya akan suruh akan sebagai suruhan wajib ke atas mereka itu bersungi pada tiap-tiap sembahyang. Tetapi oleh kerana kesihanku dengan umatku, maka tiadalah kuberani akan mereka itu, kata Abu Isa bermula hadis ini asal daripada hadis riwayat Zaid bin Khalid. Hadis tadi dia sahih. Dua hari kita baca pada malam ini. Yang pertama hari kencing Nabi juga kencing mandi sambil kencing. Kemudian yang kedua fadilat atau kelebihan bersugi, sehingga Nabi sebut sekiranya aku kalau aku tidak memberati umat aku, nescaya aku wajibkan setiap kali nak sembahyang umat aku kena bersugi. Karena banyak fadilatnya, antara lain sebut dalam disebut orang-orang salafus saleh dulu dia selalu menggunakan sugi. Karena kita pada selalu bawa. Macam ada kaedah dia juga. Ada kaedah dia kalau kita bersugi darah kita kena kain sugi itu, kita masuk dalam poket, pokoknya kita benar-benar sekedar itu banyak. Tidak salah. Kalau kita tengok sugi itu, tengok kalau kita tak kuat. Tengok kain sugi itu. Kalau kita gosok gigi, kita kena gigi kita kena berdarah. Kalau darah kuat, kita kena di sugi kita, dia mesak. Anda bakal kita kecil dia keluar darah banyak. Banyak kalau kita masuk dalam poket, kemudian kita sembahyang, kemudian tidak sah sembahyang kita kerana mana pun najis. Di mana pun najis. Najis di kain atau ini dalam sugi kita lebih tahu karena dia banyak kita tak tahu kalau kita gosok dia serat najis di mana. Dan saya akan taktis sembahyang syahidnya Allah ada bersama. Pada bulan akan datang kita akan baca kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada orang yang bersugi. Banyak yang berkelebihan. Kita baca termasuk umat itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada soalan? Ada soalan? Kita baca dekat faham kan? Akhwat? Muslimah? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'ala